Jepun. Di saat terletusnya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun rebah tersungkur menyembah bumi. Mereka dikabarkan memerlukan 100 tahun untuk membinanya semula. Namun, mereka cuma mengambil masa berapa puluh tahun sahaja untuk membina negara dan rakyatnya. Khususnya para guru berjaya mendidik pelajar-pelajarnya, murid-muridnya. Alhasil, seperti mana kita maklum atau dunia maklum bahawa rakyat Jepun ini sangat terkenal dengan sifat selalu menepati masa dan satu bangsa yang sangat menjaga akan kebersihan negaranya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah hasil titik puluh jasa seorang guru yang beretika dan beramanah dalam kerjanya. Malaysia pula sudah genap 63 tahun merdeka. Belum pernah diranapkan oleh mana-mana negara asing. Tetapi mengapa saban tahun kita mendengar isu-isu berkaitan salah laku guru sentiasa menghiasi, sentiasa menjadi tajuk di dada-dada akhbar dan sering menjadi perbualan di kalangan masyarakat. Hal ini sedikit sebanyak akan menyukarkan martabat profesion keguruan dipandang tinggi di dalam kaca mata masyarakat. Khasnya. Jadi mari sama-sama kita mendengar dan menyelami mauduk bicara yang akan saya kupas selaku pegawai tata tertib Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu isu etika perguruan dan apakah tindakan yang boleh dikenakan kepada mereka yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jutaan apresiasi saya ucapkan kepada peneracu acara yang budiman, kombinasi pengetua dan para guru yang arif lagi intelektual, dif-dif kehormat serta hadirin hadirat pecinta ilmu sekalian. Sebelum saya memulakan kata dan bicara pada pagi yang mulia ini, izinkan saya berpantun khususnya untuk para guru yang saya muliakan. Pantun yang berbunyi, biar penat kita berdiri, jangan penat kita memberi. Biar lelah kita tertuduk, jangan lelah kita membentuk. Dan biar penat kita bercakap, jangan pernah kita mengharap. Ini saya tujukan kepada para guru yang kekal, cekal dan berdedikasi dan menyanakan amanah dalam memartabatkan profesion keguruan. InsyaAllah saya selaku pegawai tertib yang bernama Muhammad Nazrin bin Ruslan akan memberikan sedikit sebanyak perkenalan terhadap apakah itu etika dan apakah isu-isu yang sering dimainkan dan hukuman yang boleh dikenakan serta penutup yang boleh kita simpulkan. InsyaAllah. Baik, kita mulakan. Jadi isu kandungan yang kita akan kupas pada hari ini terbagi kepada 4 perkara. Yang pertama, macam mana saya cakap tadi, kita akan mengupas apakah itu sebenarnya etika. Kemudian yang kedua, isu-isu yang berlaku. Yang ketiga, hukuman. Dan yang keempat, penutup. Baik. Sebelum saya masuk kepada apakah itu etika. Dalam era globalisasi ini, kerjaya guru dilihat sebagai satu profesion yang amat mencabar. Pelbagai desas-desus dari media massa sibuk mengembar-gemburkan isu-isu berkaitan dengan guru, terutamanya yang melibatkan tingkah laku guru di sekolah. Walau bagaimanapun, tugas guru tetap dianggap satu kerjaya yang mulia dan wajar dihormati. Cuma sikap segelintir individu yang suka memandang rendah terhadap profesion ini menyebabkan kerjaya ini dianggap bukan bidang profesional. Isu-isu seperti guru merotan murid, guru mencabut murid, guru ponteng, guru meniaga di sekolah dan banyak lagi isu menjadi punca ini kerjaya ini semakin dipandang rendah. Dan tambahan pula, kalau kita tengok pelajar hari ini tidak lagi mempunyai rasa hormat kepada guru kerana menganggap ibu bapa mereka lebih berada, lebih kaya, lebih berkemampuan daripada guru itu sendiri. Dalam dunia pendidikan hari ini, guru tidak lagi dianggap sebagai seorang pendidik anak bangsa untuk membentuk generasi yang berakhlak. Sebaliknya, guru hanya dianggap tidak ubah
seperti orang yang bekerja untuk wang semata-mata. Walhal, guru dalam era globalisasi ini menerima pelbagai cabaran daripada masyarakat sebenarnya. Terutamanya ancaman-ancaman berbentuk saman, peras urut, rasuah dan sebagainya. Oleh itu, para guru perlu bijak menangani dan menghadapi setiap cabaran ini. Memandangkan isu ini semakin serius diketengahkan, maka pihak kami terpanggil untuk memberikan sedikit syarahan ataupun sedikit perkenalan apakah sebenarnya etika-etika yang boleh diamalkan dan tidak boleh diamalkan oleh para guru seterusnya jika didapati bersalah, didapati guru itu melakukan salah laku etika, apakah tindakan yang boleh dikenakan terhadap mereka. InsyaAllah. Seterusnya kita akan memasuki perkenalan kepada apakah itu etika. Etika ini sebenarnya yang pertama boleh didefinisikan sebagai satu prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seorang individu atau sesuatu kumpulan seperti persatuan dan kelompok profesional yang menjadi nilai dan garis panduan yang harus dipatuhi. Yang kedua, etika juga merujuk kepada disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan piawaian yang mewajarkan kelakuan perseorangan serta antara individu. Kemudian kalau kita tengok pula perkataan etika itu sebenarnya dalam bahasa Inggeris, etika ini diterjemahkan sebagai ethics yang mana ia berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos dan membawa maksud ilmu tentang apa yang dapat dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Iaitu oleh Barton 2003, Sharifah Hayati 2010. Ethos juga merujuk kepada karakter, sifat atau sikap seseorang. Kemudian yang dapat kita simpulkan adalah perkataan ethics atau etika dari segi istilah merujuk kepada satu kajian yang bersifat falsafah terhadap konsep moral. Istilah ini mencakupi perspektif nilai, sifat murni, prinsip dan praktis walaupun dalam cara berbeza berdasarkan rasional akal. Baik, seterusnya kita melihat kepada isu yang menyalahi amalan keguruan. Sebelum itu, apakah sebenarnya maksud isu? Mengikut Kamus Dewan 2007, isu itu merujuk kepada perkara pokok atau persoalan yang dibincangkan. Jika kita berbincang tentang isu etika guru, maka ia merujuk kepada apa sahaja persoalan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab guru yang berkaitan pula dengan peraturan, prinsip serta undang-undang yang perlu dipatuhi oleh guru. Jika guru melanggar etika, maka ada elemen undang-undang yang perlu diselesaikan. Ini menjadi satu tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, amnya dan guru khasnya dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing dalam mencapai matlamat misi KPM. Guru ini merupakan penjawat awam. Sebagai penjawat awam, guru mestilah sentiasa berkelakuan dan bertindak seperti mana yang diperlukan. Hal ini bermaksud guru mestilah patuh akan peraturan-peraturan dalam aspek kelakuan dan tata tertib seperti mana yang terkandung dalam Peraturan Kelakuan dan Tata Tertib 1993, Pindaan 2002. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, maka guru-guru akan bertingkah laku seperti yang dikehendaki. Kita pula sentiasa bertindak dengan perlakuan yang melambangkan profesionalisme keguruan. Pada masa yang sama, sebagai penjawat awam, seorang guru perlu mengamalkan nilai dan etika dalam perkhidmatan awam. Jadi, apa yang saya paparkan kepada tuan dan puan, sidang-sidang hadirin dan hadirat yang hormati saya sekalian, berikut adalah satu kronologi ataupun satu garis masa yang saya letakkan dari start pada tahun 2013. Saban tahun, setiap tahun ada sahaja isu-isu yang berlaku dalam kalangan guru. Jika kita melihat pada tahun 2013, berita yang dipaparkan, pertama, guru penyebab ponteng sekolah, guru ditekak haluat dalam semak. Pada tahun 2015,
Mara menyiasat dakwaan pelajar hampir buta di rotan guru. Guru dipenjara 2 tahun kerana memiliki filem lucah dan menyebarkan gambar lucah dan palsu terhadap pemimpin negara. Kemudian kita tengok pula 2016, ustaz ditahan kes 3 pelajar tahfiz cedera di rotan. Guru agama dipenjara 2 tahun akibat melakukan kelucahan melampau terhadap pelajar. Kemudian kita tengok pula tahun 2017, guru besar dijatuhi hukuman panjang, hukuman penjara dan denda atas tuduhan salah guna kuasa. 2018, guru mengaku salah selewen RM11,550. Guru didenda 7 hari akibat cabul. 2019, guru disiplin di penjara 80 tahun akibat cabul. Kes guru tanpa pelajar selesai. Pada tahun 2020, cikgu disaman lagi kerana tidak hadir ke kelas. Maka pada pagi yang mulia ini, saya membawa 3 isu penting ataupun 3 isu yang saya ingin fokuskan. Yang pertama, isu yang selalu dikaitkan dengan guru ialah isu konten. Yang kedua, isu tentang kerja sambilan. Yang ketiga, tentang isu gangguan seksual. Maka yang pertama, saya ingin kupas tentang isu ponteng. Sama ada guru itu ponteng kelas atau ponteng sekolah. Baik, sebagai seorang guru yang cemerlang, dia mesti mengamalkan ciri-ciri positif untuk mendidik generasi muda. Di Malaysia kita boleh nampak banyak pemuda berjaya mencapai kejayaan mereka. Hal ini disebabkan mereka mempunyai seorang pendidik yang amat profesional. Namun terdapat juga guru yang bersikap negatif menyebabkan kejayaan generasi muda kini tidak dapat dicapai. Hal ini boleh dilihat melalui salah satu sikap negatif yang sentiasa dilakukan oleh guru yang tidak bertanggungjawab, iaitu apa? Iaitu ponteng ataupun ketidakhadiran ke kelas atau ke sekolah. Ketidakhadiran ini apa maksudnya? Maksudnya ialah apa-apa sahaja kegagalan seorang guru itu daripada melaporkan diri ataupun tidak berada di sekolah mengikut masa yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan apabila seseorang guru tidak datang ke sekolah ataupun ke pejabat pada waktu bekerja, maka mereka dianggap sebagai tidak hadir. Sekiranya seorang guru tidak hadir tanpa sebarang sebab yang munasabah, ianya boleh dianggap sebagai ponteng kerja. Perkara yang sama juga yang kita ucapkan kepada pelajar sekolah, yang mana mereka tidak hadir ke kelas ataupun tidak hadir ke sekolah juga dianggap sebagai ponteng sekolah tanpa sebab yang munasabah. Dalam konteks seorang guru, terdapat segelintir dari guru yang terlibat dalam gejala ponteng disebabkan mungkin ada sebab-sebab yang tertentu. Salah satu daripada kesan yang kita tengok, kesan apabila guru selalu tidak hadir ke sekolah, sangat tinggi kesannya dalam kalangan guru. Boleh mengakibatkan pelbagai kesan seperti kesan psikologi, fizikal, tingkah laku dan aktiviti sekolah. Guru yang berkelakuan seperti ini tidak dapat dinafikan dia ini sebenarnya membawa masalah ataupun membawa virus yang amat serius kepada pihak sekolah. Namun disebabkan kejayaan guru yang bercabar, sudah pastinya mereka akan berhadapan dengan pelbagai jenis tekanan sepanjang berada di sekolah. Jadi apa kesannya kepada jangka masa panjang? Bagi jangka masa panjang, kalau kita biarkan isu ini terus berleluasa, jadi sekolah akan menjadi semakin lemah kerana tidak mempunyai kekuatan untuk membangun serta bersaing antara sumber manusianya iaitu guru yang kerap ponteng kerja. Perkara yang sama boleh berlaku ke atas sekolah jikalau guru-gurunya sering mengamalkan perlakuan negatif ini. Ketiadaan guru ketika berkhidmat, ketiadaan guru ketika berkhidmat, mereka ditagih akan menjadikan pelajar hilang punca kerana kebergantungan mereka terhadap guru untuk mendapatkan ilmu tiada, gurunya tiada. Maka prestasi pelajar dalam peperiksaan juga akan menurun apabila guru gagal menghabiskan silibus pengajaran seperti yang terkandung dalam rancangan pengajaran tahunan mereka. Aktiviti-aktiviti kurikulum juga tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kehadiran guru untuk memberi khidmat, nasihat dan panduan berguna kepada persatuan dan kelab. Pentadbiran sekolah juga turut bergerak perlahan
kerana tidak mendapat kerjasama penuh daripada guru yang bertindak menghilangkan diri dalam memastikan segala laporan, kertas kerja dan data pelajar dihantar tepat pada waktunya untuk memudahkan pihak sekolah membuat perancangan tahunan. Mungkin di sini ada faktor-faktor yang mendorong kepada gejala ponteng sekolah, gejala ponteng kelas. Yang pertama mungkin kita melihat, pertama sikap guru itu sendiri. Dan sikap guru ini termasuklah mungkin rasa bosan yang terbit dalam diri guru setelah mereka bertahun-tahun di sekolah yang sama dan menjalani rutin harian yang sama. Guru tersebut akan mula berasa bosan dengan perkara yang hampir sama dilaluinya setiap hari. Sikap guru yang tidak bertanggungjawab dan tidak memegang amanah serta mengabaikan kod etika perguruan juga cenderung melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Malah mereka tidak menyedari bahawa mereka telah melakukan kesalahan ini secara tidak sengaja. Maka kesalahan ini amat berat dan melanggar etika perguruan dan secara tidak langsung merendahkan martabat perguruan dalam diri mereka. Selain itu, minat yang hilang untuk mengajar juga merupakan salah satu faktor menyebabkan guru hilang motivasi untuk memberi komitmen yang sepenuhnya kepada sekolah. Kemudian kalau kita tengok isu yang kedua atau faktor yang kedua mungkin kita lihat daripada bebanan kerja. Bebanan kerja guru yang semakin hari semakin meningkat merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah guru ponteng. Tekanan kerja yang dibebani kadang-kala menyebabkan mereka tidak bersedia untuk mengajar demi untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Guru mengambil langkah mudah dengan meminta murid untuk melakukan kerja masing-masing. Sementara guru tersebut menyiapkan tugasan yang diberikan kepadanya oleh pihak pentadbir. Masalah bebanan kerja ini perlu diteliti semula. Kerana bebanan kerja yang melampau akan mengganggu proses PDPC, proses pengajaran dan pembelajaran guru dan memberi tekanan emosi kepada guru sehinggakan minatnya untuk mengajar terganggu. Maka secara keseluruhannya guru merupakan seorang pendidik yang amat penting untuk mendidik generasi baru untuk mencapai kejayaan mereka. Maka kita tidak mahulah guru ini walaupun dibebani oleh kerja ataupun ada isu-isu yang berlaku di luar sekolah tidak mengganggu kerja mereka di dalam sekolah. Tidak melarikan dia atau menghilangkan diri daripada melakukan kerja mengajar dengan sepenuh hati. Maka ini perlu diteliti semula dan difikir-fikir semula oleh guru yang mana mereka ada sifat ataupun ada niat ingin berbuat gejala seperti ini. Baik, kemudian kita beralih kepada isu yang kedua, isu kerjaya sambilan. Kerja sambilan ini merujuk kepada kerja sementara yang dilakukan oleh seorang individu untuk menambahkan sumber pendapatan. Dalam konteks pendidikan, guru sering dikaitkan dengan kerjaya-kerjaya sambilan seperti mengajar di kelas-kelas tuition, menjadi penceramah dalam sebarang kursus atau seminar, berniaga di pasar malam dan sebagainya. Kerja sambilan biasanya dilakukan setelah tamat waktu rasmi persekolahan. Itu sudah pasti. Kerana ini sudah pasti memerlukan tenaga kerja yang maksimum dan akhirnya guru itu sendiri akan menerima kesan dan akibatnya. Kesan yang paling utama adalah perancangan pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Hal ini terjadi kerana kebanyakan guru-guru pada hari ini menjadikan kerja sampingan sebagai kerja utama dan murid menjadi mangsa apabila guru mengajar dengan sambil lewat. Kementerian Pelajaran Malaysia memandang serius isu ini dan telah mengeluarkan surat perkeliling perkhidmatan bilangan 1 1999 mengenai pelibatan pegawai dan kaki tangan di bawah KPM dalam pekerjaan luar. Menerusi surat tersebut dinyatakan bahawa ketua jabatan telah diberi kuasa untuk meluluskan permohonan dan membuat pemantauan ke atas mereka yang berkenaan. Sejak kebelakangan ini, banyak aduan yang diterima dan dibangkitkan sama ada di media cetak dan di media elektronik mengenai salah laku pegawai yang terlibat sebagai guru tuition maupun tenaga pengajar sambilan, sama ada mereka telah diberi kebenaran atau tidak. Telah didapati tidak mengutamakan tanggungjawab ke atas tugas hakiki yang disandang. Malahan
Ada yang mengambil kesempatan menjadikan sekolah sebagai medan untuk berniaga dan mempromosikan khidmat tuition untuk kepentingan peribadi. Disebabkan hal-hal sebeginilah profesi keguruan dipandang rendah oleh masyarakat. Dalam hal guru dibenarkan terlibat dalam politik, kita tak sebut lagi, lebih ramai pihak yang tampil mengemukakan pendapat dan masing-masing mempunyai alasan tersendiri mengapa perlu dan tidak perlu untuk terlibat dalam kerja sambilan ini, ataupun yang lebih parah, guru ini mungkin terlibat dalam politik. Ya? Itulah sedikit sebanyak tentang isu kerja luar. Selepas ini kita akan melihat adakah di sana terdapat peruntukan-peruntukan perundangan yang berkaitan dengan isu guru bekerja sambilan. InsyaAllah. Seterusnya kita akan melihat kepada isu yang difokus yang ketiga, iaitu tentang gangguan seksual. Baik, kita pergi yang ketiga. Isu gangguan seksual. Isu gangguan seksual yang dilakukan oleh guru ini semakin berleluasa dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sebenarnya gangguan seksual ini boleh berlaku di mana-mana sahaja, seperti di rumah, kawasan awam atau tempat kerja. Risiko tersebut juga boleh berlaku di sekolah. Mangsanya boleh jadi dalam kalangan kanak-kanak, sekolah rendah ataupun remaja, sekolah menengah. Mereka ini pastinya belum cukup dewasa untuk membuat pertimbangan bagi mengelakkan tragedi yang tidak diingini berlaku. Gangguan seksual yang dilakukan oleh para pendidik ini menunjukkan mereka tidak bertanggungjawab dalam melindungi anak murid di bawah jagaan mereka. Situasi ini boleh diibaratkan sebagai harakan pegar makan padi. Seringkali kita mendengar terdapat tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru, tidak kira guru itu muda atau tua. Hal ini memberikan gambaran dan persepsi jelas bahawa sekolah bukan lagi institusi yang selamat dari masalah ini jika hal ini tidak dibendung dari sekarang. Kod Amalan 1999 mentakdirkan gangguan seksual, contohnya melakukan seks oral, ialah merujuk kepada tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sama ada secara desain, isyarat, visual, psikologi atau fizikal. Definisi yang jelas tentang gangguan seksual merupakan satu komponen penting dalam mekanisme dalaman untuk mengenalikan masalah gangguan seksual. Definisi yang terperinci adalah perlu untuk memastikan pekerja dan pengurusan mendapat idea yang jelas akan tingkah laku yang merupakan gangguan seksual. Baik, kita tengok contohnya, apakah jenis-jenis gangguan seksual di sekolah? Mungkin kita boleh bagikan kepada dua, iaitu antara pelajar dengan pelajar dan antara guru dan pelajar. Baik, antara gangguan-gangguan yang dianggap sebagai gangguan seksual, yang pertama, mungkin kita boleh melihat menulis, mempamer atau mengedar bahan bukan pengajaran yang berbentuk lucah. Bercerita atau membuat lawak jenaka yang berbau lucah, membuat perlakuan atau isyarat lucah, mengejek atau menggelar pelajar dengan panggilan lucah dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu juga gangguan-gangguan seksual. Kemudian antara guru dan pelajar, ini yang penting. Ini yang kita fokuskan. Isu pendidikan seringkali menarik perhatian, apatah lagi apabila ia melibatkan persoalan nilai, moral dan salah laku dalam kalangan warganya. Paparan isu dan masalah tingkah laku negatif dilakukan oleh guru seringkali dilaporkan tidak kira melalui media cetak dan media elektronik. Maka sebagai contoh, isu gangguan seksual iaitu mencium murid yang dilakukan oleh guru dilaporkan oleh Harian Metro pada bertarikh 22 Julai 2010. Telah menjadikan isu ini semakin hangat diperkatakan oleh segenap lapisan masyarakat. Berdasarkan isu gangguan seksual yang dilakukan oleh guru yang berumur 50 tahun yang mencium murid tahun 1, menunjukkan gangguan seksual ke atas muridnya, tidak kira muda atau tua. Isu gangguan ini dilakukan oleh guru ini semakin berleluasa dari hari ke hari. Maka menurut peraturan 4A
yang kita akan jelaskan depan ni, seseorang penjawat awam tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Dalam konteks profesi keguruan, seorang guru tidak boleh melakukan apa jua perlakuan yang diistilahkan sebagai gangguan seksual kepada pelajar, akan sekerja ataupun siapa sahaja, sama ada dalam bilik darjah atau luar bilik darjah, serta dalam waktu bekerja atau luar waktu bekerja. Gangguan seksual ini boleh dilakukan secara lisan dan bukan lisan. Menurut kejadian pencabulan tersebut, contoh pada 8 Mei 2010, seorang mangsa mendakwa suspek iaitu guru lelaki membawanya ke kuartus guru berdekatan sekolah bagi menonton filem lucah bersama sebelum mangsa dirogol. Sangat sadis, sangat bahaya. Maka sebenarnya apa punca sebenar gangguan seksual ini? Kalau kita lihat, mungkin puncanya bukanlah sebenarnya 100% daripada guru itu tersebut. Maka kalau kita lihat, mungkin pertama kita boleh lihat mungkin uniform sekolah yang nipis dan jarang. Uniform sekolah yang nipis dan jarang. Sememangnya dalam hal ini pelajar perempuan yang mengalami gangguan seksual tidak memikul semua kesalahan. Antara faktor pemangkin kepada mereka menjadi mangsa adalah mungkin mereka ini memakai pakaian yang nipis, ketat dan singkat. Itu antara faktor terbesar juga sebenarnya. Yang kedua pula, mungkin kita boleh melihat kepada pengaruh media massa. Pengaruh media massa. Guru pun tidak terlepas melihat filem-filem dalam TV ataupun pelajar-pelajar melihat filem-filem dalam TV yang membawa kepada unsur tadi. Mungkin kalau kita lihat, guru itu bukan yang memulakan gangguan itu. Sebenarnya mungkin datang daripada murid juga. Jadi guru yang bijaksana perlu menepani isu ini dengan lebih berkesan. Tidak terlalu terbawa-bawa perasaan tadi kepada murid tersebut. Kerana pelajar tadi tidak memikirkan, mungkin tidak sampai lagi akalnya untuk memikirkan, untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika guru melakukan kesalahan dan melakukan jenayah rogol tadi pada mereka, iaitu pelajar-pelajar yang di bawah umur 10 tahun hingga 17 tahun, maka sebenarnya hukuman yang berat menanti seorang guru tadi. Maka janganlah disebabkan kenikmatan yang sedikit, yang sekejap tadi membawa kepada kemudaratan, kekesalan dan sifat putus asa nanti berlaku pada guru tersebut. Maka berhati-hati. Maka kemudian kita melihat kepada hukuman. Hukuman yang boleh kita kenakan kepada mereka yang berkaitan. Kita akan melihat kepada tata kelakuan yang ditegah sama sekali dan tindakan tata tertib yang boleh dikenakan. Baik, berikut adalah beberapa tata kelakuan yang ditegah sama sekali ataupun boleh dibuat tapi dengan kebenaran. Saya mengambil peraturan-peraturan ini berdasarkan isu-isu yang saya fokuskan pada hari ini, iaitu yang pertama, peraturan 4A, iaitu gangguan seksual. Tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Peraturan kelima, baik sidang hadirin dan hormati, peraturan kelima ialah pekerjaan luar. Tidak boleh terlibat dengan sebarang urusan berkaitan dengan kerja luar kecuali mendapat kebenaran ketua jabatan setelah mengenal pasti ia tidak mengganggu waktu bekerja. Kemudian, peraturan 23, ketidakhadiran tanpa cuti. Ketidakhadiran tanpa cuti ini bermaksud apa, tuan-tuan dan puan-puan? Seorang pegawai tidak hadir untuk apa-apa tempoh masa dan tempat sepatutnya beliau hadir untuk tugas rasmi. Apabila guru-guru melakukan tata kelakuan yang ditegah ini, maka tidak tak nak kita sebagai orang yang berwajib atau orang yang diberi satu kuasa untuk mengenakan tata tertib perlu diberikan. Tapi mungkinlah di situ ada budi bicara bagaimana tindakan tata tertib ini dikenakan. Kita melihat tindakan tata tertib. Sebagai seorang penjawat awam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagai seorang penjawat awam,
Guru hendaklah mengetahui peraturan yang termaktub dan pelanggaran mana-mana peruntukan tersebut boleh menyebabkan tindakan tata tertib dikenakan. Hukuman yang boleh dikenakan bergantung kepada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat awam. Hukuman-hukuman tersebut mungkin boleh yang ini boleh kita kenakan. Yang pertama mungkin kita boleh kenakan denda. Kedua, turun pangkat. Ketiga, tangguh pergerakan gaji. Kemudian, ataupun kalau yang ringan, kita boleh berikan sebagai amaran. Kalau sangat berat, kita boleh buang kerja. Yang terakhir, kita boleh lucutkan hak emolumen mereka. Jadi berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan, jika kita seorang amanah, insya-Allah kita akan terlepas daripada kelakuan-kelakuan yang salah ini, yang negatif ini, kalau kita betul-betul ikhlas dan betul-betul berjuang demi anak bangsa. Baik, sebagai penutup ataupun kesimpulan, apa yang kita dapat? Isu-isu yang kita sebutkan tadi tidak boleh kita persepsikan sebagai masalah peribadi dalam sebuah organisasi. Masalah ini tidak boleh dipandang remeh kerana ia melibatkan masa depan pelajar-pelajar kita dan juga imej organisasi ataupun imej kepada perguruan itu sendiri. Menangani masalah gangguan isu-isu ini adalah tanggungjawab bersama. Reformasi sosial perlu dilakukan bagi meniupkan angin perubahan terhadap peranan guru yang dinamik dan progresif dalam masyarakat dan di tempat kerja. Ini adalah kerana guru adalah sumber manusia yang amat penting kepada pembangunan negara dan bangsa. Yang kedua, setiap guru haruslah mempunyai sahsiah yang baik, terpuji, dihormati dan dapat dicontohi oleh murid. Pembentukan sahsiah ini termasuklah tingkah laku dan sikap yang elok, tuan-tuan, pribadi yang unggul dan daya kepimpinan yang berkesan. Kebanyakan kualiti sahsiah seorang guru ini adalah hasil daripada latihan. Latihan yang diikuti semasa menjalani kursus di institut perguruan. Ini sangat bagus. Baik, yang ketiga pula, guru ini adalah seorang individu yang sering mendapat perhatian walau di mana sahaja mereka berada. Segala tindak tanduknya sentiasa diperhatikan oleh masyarakat sekeliling. Adalah menjadi kewajipan bagi guru-guru mengamalkan penampilan diri dan menunjukkan kesantunan yang tinggi untuk memelihara martabat profesi keguruan. Oleh kerana guru menjadi idola yang tinggi untuk memelihara martabat profesi keguruan, maka guru perlu berupaya menampilkan diri dan mengaplikasi nilai-nilai kesantunan supaya dapat menyelesaikan diri dalam apa jua keadaan yang dihadapinya. Baik, yang keempat pula ialah usaha perlu dibuat bagi meningkatkan nilai-nilai dan tingkah laku yang teratur dan bertanggungjawab. Nilai-nilai murni seperti nilai kemanusiaan, nilai kasih sayang, nilai moral, nilai etika, nilai bertanggungjawab dan sebagainya perlu ditingkatkan supaya perlakuan dan tingkah laku guru tidak terus, isu-isu ini tidak terus menjalar dalam masyarakat. Maka semua pihak perlu terlibat dalam meningkatkan, dalam mentinggikan, dalam meletakkan martabat profesi keguruan pada tempat yang sepatutnya. Baik, alhamdulillah. Sekian saja daripada saya, Pegawai Tata Tertib Kementerian Pendidikan Malaysia, tentang isu etika ini dan apakah sebenarnya masalah yang berlaku dalam kalangan guru ini sebenarnya boleh diatasi, boleh dibendung jika guru itu sendiri mengetahui apakah sebenarnya konsep etika dan menanamkan dalam dirinya sikap profesional dalam profesi keguruan. Segala salah dan silap, saya mohon maaf. InsyaAllah kita sama-sama membina anak bangsa dan negara menjadi seorang yang menjadi maju dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.